Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1153. Antara paparan utama. Apa terjadi pada 1 Julai 2022? Gagal tangani kos sara hidup, letak jawatan. Ekonomi siapa yang bertambah baik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya tidak ada sinar di hujung terowong derita yang dibina sejak langkah Sheraton pada penghujung 2020. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Ronald Kiamdi dilaporkan berkata harga ayam mentah di pasaran dijangka akan mencecah sehingga RM11 sekilogram. Bilakah ia akan berlaku? Katanya senario ini dijangka berlaku apabila kerajaan tidak lagi menguatkuasakan pelaksanaan harga siling RM8.90 yang diperkenalkan Februari lalu. Kerajaan juga menarik balik pemberian subsidi RM1.40 yang diberi kepada penternak ayam di bawah skim kawalan harga maksimum keluarga Malaysia. Harga ayam tentu sekali jika diapungkan lebih tinggi daripada RM8.90, ia akan ditentukan oleh pasaran bermula daripada 1 Julai ini. Yang pasti akan lebih tinggi daripada RM8.90 sama ada RM10, RM11 ataupun lebih RM11. Ia akan ditentukan dengan harga pasaran. Tegas Ronald, lapor Astro Aini. Maknanya bukan kerajaan tidak tahu implikasi tindakan mereka. Katanya kerajaan tentu sekali akan memantau agar tidak ada elemen mengambil lebihan untung yang akan diambil oleh mana-mana pihak. Bagaimanapun, Ronald memberi jaminan kerajaan akan terus membantu rakyat terutama golongan berpendapatan rendah B40 melalui subsidi yang akan disalurkan secara terus kepada kumpulan berkenaan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 2 minggu lalu. Kementerian Kewangan dalam proses untuk menentukan jumlah subsidi yang akan dibagi kepada B40 dan bila diadakan itu akan ditentukan oleh Kementerian Kewangan, tetapi saya yakin ia akan disalurkan bantuan ini sebelum 1 Julai akan datang, ujar beliau. Seiring dengan pemansuhan harga siling ayam, subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5 kg akan dimansuhkan juga bermula 1 Julai ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNSCP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, tindakan itu diambil bagi memastikan bekalan bahan makanan dalam pasaran akan lebih stabil dalam jangka masa yang panjang. Katanya tindakan tersebut akan dapat menstabilkan harga. Dalam pada itu, subsidi bagi minyak masak paket 1 kg masih diteruskan. Maknanya pada 1 Julai nanti, ramai rakyat Malaysia khususnya yang bekerja dan makan di luar akan mendapat double whammy. Bukan salah kerajaan yang merampas kuasa, salahkan COVID-19 yang menyerang dunia sebagai pandemik. Kini COVID-19 sudah menjadi endemik. Salahkan pula Rusia yang berperang dengan Ukraine. Salahkan juga Brazil sebagai punca kenaikan harga ayam kerana menaikkan kos makanan ayam khususnya bijirin jagung. Sedangkan seperti kemungkinan kenaikan harga ayam dan harga minyak masak pada 1 Julai ini bukan kerajaan tidak diberi amaran. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Sekuriti Makanan Global GFSI dalam laporan yang dikeluarkan oleh Unit Perisikan Ekonomi pada September 2021 bagi tahun itu daripada 113 negara merudum. Pada tahun 2019, Malaysia berada di tangga ke-28 dalam Indeks Sekuriti Makanan Global. Pada tahun 2020, di awal serangan COVID-19, ia jatuh ke tangga 43. Pada 2021, Malaysia meningkat sedikit di tangga ke-39, masih amat jauh berbanding tangga 28 ketika Pakatan Harapan mentadbir Putrajaya. Dengan keadaan sekarang, agaknya di tangga berapa Malaysia? Benarkah kerajaan nak beri subsidi kepada kumpulan B40 atau nak beri gula-gula pilihan raya? Majlis Presiden Pakatan Harapan melahirkan perasaan amat risau dengan perkembangan mutakhir isu kos sara hidup terutama selepas pengumuman Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi bahawa subsidi bagi minyak masak tulen berbotol serta harga siling bagi telur dan ayam akan dihapuskan mulai 1 Julai.
Justru Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa kerajaan supaya segera mengumumkan langkah subsidi dalam tempoh 24 jam untuk menangani isu kos sara hidup rakyat yang kian meningkat. Dalam keadaan ekonomi rakyat amat terkesan akibat pandemik COVID-19, kehidupan rakyat bakal bertambah parah apabila harga barang bakal meningkat. Pada ketika ini, kerajaan belum mengumumkan sebarang mekanisme dana segaris masa pelaksanaan subsidi bersasar walaupun hanya tinggal lebih kurang seminggu hingga terhapusnya subsidi dan harga siling ini. Ini tidak memberi banyak masa kepada rakyat untuk bersiap sedia menghadapi peningkatan kos sara hidup yang barangkali meningkat berkali ganda. Demikian luahan hati pemimpin Pakatan Harapan yang diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan Muhammad Sabu, Presiden Amanah Anthony Lok Siofuk, Setiausaha Agung DAP dan Datuk Seri Panglima Majlis Tangau Presiden APCO. Ini bukan langkah yang proaktif maupun bertanggungjawab, tegas mereka. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, Ketua Pembangkang telah menegur berkali-kali di Parlimen tentang kelewatan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara bermesyuarat serta mengambil tindakan pada tahun lalu. Malangnya, rakyat terus menyaksikan betapa lembabnya tindakan para menteri dalam menangani kos sara hidup. Oleh itu, kerajaan mesti mengumumkan sepenuhnya pelan menangani isu subsidi dan kos sara hidup ini dalam masa 24 jam. Sekiranya gagal, menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup juga wajib meletakkan jawatan, ujar mereka. Pemimpin utama Pakatan Harapan juga memberi amaran akan mengambil langkah yang lebih mendesak jika kerajaan masih tidak bertanggungjawab. Pakatan Harapan juga akan mengambil beberapa tindakan termasuk mobilisasi massa bersama masyarakat sivil dan mana-mana pihak lain yang ingin bersama bagi menyuarakan kemarahan rakyat. Seperti yang telah Jom Channel tekankan sebelum ini, bukan kerajaan tidak tahu atau tiada maklumat berhubung krisis yang dihadapi rakyat sekarang. Pelbagai media sudah melaporkan bahawa seluruh dunia akan berhadapan dengan isu kos sara hidup yang antaranya berpunca daripada kenaikan harga makanan dan bekalan akibat perang Rusia-Ukraine. Dalam laporan yang diterbitkan oleh S&P Global Ratings bertajuk The Global Food Shock Will Last Years Not Months pada 2 Jun lalu, ia menyatakan bahawa berkemungkinan krisis makanan global ini akan berlarutan sehingga 2024. Menurutnya, kekurangan baja, kawalan ekspor, gangguan perdagangan global serta kos bahan api dan pengangkutan yang meningkat semuanya akan memberi tekanan yang lebih tinggi ke atas kos bahan ruji. S&P Global Ratings berkata Ukraine dan Rusia kedua-duanya atau secara individu berada di antara 3 pengekspor global teratas gandum, jagung, biji sesawi, biji bunga matahari dan minyak bunga matahari. Kata penganalisis kredit S&P Global, Samuel Tillery, analisis pihaknya menunjukkan negara berpendapatan rendah dan rendah hingga sederhana di Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika dan Kaukasus mungkin paling teruk terjejas akibat kesan pusingan pertama. Laporan itu juga meneliti negara mana yang merupakan pengimport terkumpul terbesar relatif kepada keluaran domestik negara kasar mereka sendiri bagi item bijirin dan minyak yang paling ketara terjejas oleh konflik. Tillery berkata kejutan terhadap bekalan makanan akan memberikan implikasi negatif kepada negara pasaran baharu muncul, menjejaskan pertumbuhan KDNK, prestasi fiskal dan kestabilan sosial. Walaupun banyak kerajaan yang paling terdedah kepada risiko ini sudah mempunyai penarafan kredit yang sangat rendah, kesan negatif ekonomi atau politik akibat kejutan makanan boleh menyumbang kepada penurunan penarafan, tegasnya. S&P Global berkata potensi kesan ke atas penarafan kredit kerajaan akan bergantung antara lain pada tahap dan teruknya kejutan makanan, keupayaan kerajaan untuk meminimumkan kos sosial dan ekonomi dan usaha antarabangsa untuk membantu negara yang terjejas. Kerajaan tidak harus terbuai dengan kata-kata manis pihak yang tidak memahami realiti kehidupan rakyat Malaysia yang setiap hari berhadapan dengan ketidaktentuan. Rakyat menjatuhkan kerajaan yang digelar kleptokrasi kerana mahu kehidupan yang lebih baik, bebas rasuah dan berintegriti. Namun, amat menjelekkan apabila di saat negara sedang diserang oleh pandemik COVID-19, ia dijatuhkan menerusi pintu belakang atau tebuk atap dengan dendangan perkauman. Kononnya sesak nafas sebab Melayu terancam dan Islam terancam. Jom Channel ingin mengingatkan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Ni Muhammad Zawi Saleh bahawa beliau pernah berkata, strategi politik Malaysia tak ada satu parti politik yang boleh perintah secara individu. Mesti bekerjasama dengan parti-parti lain dan PAS berdepan dengan PH. Hukumnya wajib menjatuhkan kerajaan sedia ada ketika ini. Hukumnya wajib. Perkara ini kita jangan khilaf, kita bergerak ke hadapan dan jangan banyak toleh ke belakang, katanya dalam ucapan penggulungan di Muktamar Tahunan PAS Pusat ke-65.
Jom Cena mohon Nik Muhammad Zawawi menoleh ke belakang untuk meneliti ucapannya itu kerana hari ini beliau merupakan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 yang gagal. Justru tidak keterlaluan jika Majlis Presiden Pakatan Harapan menuntut supaya menteri-menteri yang gagal termasuk Nik Muhammad Zawawi meletakkan jawatan. Menurut ahli ekonomi utama Kumpulan Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Apurva Sanghi, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang baik ketika berdepan dengan cabaran global. Beliau berkata Bank Dunia meramalkan ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 5.5% tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan global 2.9% dan pertumbuhan serantau 4.4%. Malaysia mencatatkan prestasi yang agak baik walaupun dengan impak pandemik yang dijejaskan lagi dengan perang Ukraine. Sekata pergerakan di China, kenaikan kadar faedah dan kebimbangan mengenai stagflasi, pertumbuhan rendah, inflasi tinggi, memandangkan kita sedang ditelubungi dengan ketidaktentuan. Apurva berkata demikian dalam program The Nation terbitan bernama TV pada Selasa. Katanya perbelanjaan pengguna semakin baik dan penciptaan pekerjaan pulih beransur-ansur. Beliau berkata berdasarkan tinjauan oleh Bank Dunia, perniagaan di Malaysia meraih peningkatan jualan secara beransur-ansur kepada tahap seperti sebelum COVID-19 berikutan bantuan kerajaan semasa pandemik. Pendirian optimis itu adalah disebabkan permintaan yang meningkat dengan mendadak, pembukaan ekonomi dan harga komoditi yang lebih tinggi, katanya. Menurutnya, harga komoditi yang tinggi memberi manfaat kepada Malaysia memandangkan komoditi ekspor negara seperti minyak sawit, gas asli cecair dan petroleum menyumbang 80% daripada keseluruhan komoditi. Beliau juga penyokong kuat pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST kerana katanya kerajaan akan mendapat hasil berganda berbanding cukai jualan dan perkhidmatan. GST lebih stabil berikutan ia merupakan cukai ke atas penggunaan. Pada akhirnya, kita semua adalah pengguna, katanya. Sekejap, Dr. Apurva Sanghi ini sedang bercakap tentang cerahnya masa depan peniaga di negara ini atau masa depan rakyat Malaysia. Sudah tentu pendapatan peniaga dilihat meningkat kerana harga yang tinggi pasca COVID-19 yang perlu dibayar oleh pengguna. Sedangkan hakikatnya kocek pengguna semakin mengecil. Jangan pura-pura tidak sedar bahawa kenaikan harga makanan seperti yang berlaku sekarang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kenaikan harga komoditi yang diekspor seperti gas asli cecair dan petroleum diakui menambah hasil pendapatan negara, tetapi kesannya ditanggung oleh pengguna kerana harga barangan turut melonjak naik akibat peningkatan kepada kos pengangkutan. Sementara itu, kenaikan harga komoditi ekspor minyak sawit pula tidak mengalir kepada pengguna di negara ini kerana harga minyak masak terus-menerus meningkat. Dengan penarikan subsidi minyak sawit tulen pada 1 Julai nanti akan berpanjangan mimpi ngeri rakyat negara ini yang sudah sedia sesak nafas dengan kenaikan harga barang. Untuk rekod, Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia untuk 2022 kepada 5.5% daripada 5.8% sebelumnya. Berhentilah menyalahkan perang Ukraine-Rusia. Sama ada kita suka atau tidak, kedua negara tersebut tetap akan bertelagah sekali kepentingan masing-masing tidak tercapai. Mereka sudah berkonflik lama sebelum dunia diserang COVID-19. Kerajaan yang cakna sewajarnya sudah dapat membaca apakah kesan konflik tersebut kepada negara ini. Namun, disebabkan keinginan untuk menjadi kerajaan walaupun secara tebuk atap lebih tinggi berbanding dengan kebolehan pentadbir sebuah negara, maka kita berada di dalam senario sekarang. Lepas ini, kita tidak tahu siapa lagi yang akan dibawa ke hadapan untuk berkempen bagi pihak kerajaan bagi mengenakan semula GST yang sudah dihapuskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebaik sahaja ia berkuasa pada Mei 2018. Benar, GST menambah pendapatan negara menerusi cukai kepada pengguna. Siapakah pengguna itu? Kita semua seperti yang diakui ahli ekonomi utama Kumpulan Bank Dunia, Dr. Apurva Sanghi, bukan para menteri yang mendapat allowance yang tinggi dan berkemampuan untuk mengimbangi gaya hidup mereka sama ada GST atau SST. Memang mudah bercakap di dalam bilik berhawa dingin tanpa merasa betapa deritanya mencari sesuap nasi untuk keluarga bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Jangan lupa pada 2021 Fitch Ratings menyemak turun penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia kepada BBB+ daripada A- pada tahun sebelumnya. Pada 24 Februari 2022, Fitch Ratings mengekalkan penarafan yang sama. Maknanya tiada bezanya Perdana Menteri bertukar daripada Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin kepada Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
kerajaan tidak mengambil iktibar daripada rating yang merudum itu. Sebaliknya, kerajaan hanya tahu hendak melaksanakan GST untuk menjana pendapatan tambahan yang sebenarnya datang daripada keringat rakyat, bukan kesan daripada terciptanya inovasi atau sektor industri baharu atau pelaburan langsung asing. Berhentilah menggula-gulakan rakyat dengan dongeng betapa hebatnya GST. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portalJomChannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.